Kita tengok soalan kuisis tu. Okey. Antara yang berikut, yang manakah merupakan tata tanda set? Nampak tak? Tata tanda tu bang. Tanda lah. Apa dia punya, kata apa? Tu. Bentuk set. Yang atas nombor 2. Yang ni kan. Okey, ini adalah Oh, tata tanda set. Okey, ini jawapan dia senang kan? Okey. Itu jawapan dia. Itu set ni kan, dia tak payah fikir apa. Awak kena ingat je. Okey. Soalan kedua. Set A ialah set warna pada jalur gemilang. Yang ni jangan nak merapu. Kalau merapu memang hampa mohon hampa untuk sudut Malaysia lah. Ada warna hijau tak bendera? Ada? Tak ada Tak ada. kan? Oi. Bendera Pulau Pinang ada tak warna hijau? Ada. Bendera Pulau Pinang ada lah hijau. Oh, ada. Ada. Daun dia, daun pokok apa? Pokok pinang kan? Pokok pinang. Ada. Ni merah, putih, kuning, hitam. Hitam mana ada? Tak ada hitam. Lepas tu merah, putih, hitam, biru. Hitam pun tak ada. Okey. Jawapan dia yang pertama tu. Merah, putih, kuning, biru. Okey, soalan yang kedua. Answer dulu. Okey. Dalam huruf perkataan virus COVID. Okey. Yang mana sama huruf apa? V kan saya kata tak boleh berulang. Jadi macam saya yang kedua ni. Yang kedua ni sebab salah ialah dia ada I 2 kali. Okey, dia tak boleh ulang 2 kali. I ni ada 2 kali. Perasan tak? Okey, sebab tu tak betul. Kenapa tak dengar? Tak dengar? Line kot tak dengar. Okey. Dia sebab ada I 2 kali. Sebab itu tidak jawapan untuk yang kedua ni salah. Dia adalah jawapan yang pertama. Ya. Kenapa tak boleh ulang? Tak boleh ulang. Kalau ulang, awak dah tahu, okey. Bila ini salah, lagi awak patah balik, awak ulang balik, awak perbetulkan. Maksud dia bukan pengetahuan awal awak. Dia saya nak tengok pengetahuan awal awak. Faham tak? Tapi kan cikgu, waktu buat quiz tu, dia tak ada tunjukkan betul ke salah? Tak lah, bila awak, ni 2 jawapan. Dia tak tahu. Bila awak jawab ni, awak tak tahu lah betul ke salah ni. Oh, okey. Tahu kan? Cuma dia, maksud dia awak tak tahu apa jawapan akhir tu. Okay, hai answer. Okay, soalan yang seterusnya. Huruf dalam perkataan merdeka. Supaya juga tak boleh ulang I. Ini jawapan yang kedua. MRDKEA. Itu saja yang boleh pakai. Tak boleh ulang. Saya ulang sekali lagi. Banyak kali dah ulang. Huruf kalau dia dalam set. Walaupun kita kata soalan apa. Kalau daripada perkataan merdeka. I itu tidak boleh berulang 2 kali. Okey. Jadi MRDKEA. Susunan tak apa. Susunan depan belakang pun tak apa. Tapi dia biasanya kita akan ikut perkataan lah. Kalau M di depan, kita letak M kat depan lah. Okey. Okey. Ada tanya? Tak ada Cikgu. Ya. Ni kenapa sebenarnya macam tak pernah nampak. Apa tak pernah nampak? Macam kenapa kena padam 1 I? Dia memanglah dia set dia. Okey. Dalam set ialah unsur. Kalau unsur, awak tengok unsur. Unsur tu maksud dia ahli. Contoh dia Irfan masuk kelab. Kan dalam kelab tu ada berapa orang? Kalau kelab tu ada 10 orang. Irfan ada 2 orang. Irfan seorang je kan?
Jadi awak wujud dalam satu set tu, awak wujud hanya sekali je. Awak tak boleh wujud banyak kali. Okay? Understand? Faham tak, Boleh Irfan? faham. Boleh faham. Faham. Okay. Okay, soalan yang seterusnya. Dia tanya bilangan unsur di dalam B. Okay, bilangan unsur. NB ni maksud dia bilangan unsur. Jadi awak kena kira lah. Ada 6. Jadi jawapan dia 6. Okay? Ini senang je. Okay, simbol bagi unsur kepada. Ini automatik awak tahu. Kalau awak memang awak tengok, awak ingat balik lah. Ini saya bagi live worksheet itu pun ada ke kan? Saya kata apa yang saya bagi semua penting. Bukan yang saya syok-syok bagi je kat hampa. Okay? Ini maksud dia apa? Yang hak pertama ni maksud dia apa? Bentuk simbol apa ni? Hak mula-mula ni. Siapa boleh jawab? Tak ada Ni unsur. yang hak... Ha? Tak ada. Ah, Ni unsur, ni apa dia ni? Simbol apa ni? Ketiadaan unsur. Set kosong. Sama Ini kot. kosong kan? Ni Oh, kosong. tanda ni. Maksud dia set kosong. Ini bukan unsur kepada. Dia slash tu maksud dia bukan lah. Ini dah, ini yang hak yang ni unsur kepada, yang ni bukan unsur kepada. Okey? Okey, seterusnya. Okey, bilangan unsur dalam set A boleh ditulis sebagai yang hak keempat ni. Okey? Hak yang ni kurungan dia petak ni kan? Bukan jawapan dia. Hak ini kurungan dia macam set. Bukan jawapan dia. Ini kurungan ni macam lebih kecil lebih besar ni kan? Bukan. Jawapan dia kurungan biasa je. Okay? And kurungan yang biasa. Dan set tu berada di dalam kurungan. Okay? Itu adalah simbol bagi bilangan unsur dalam set A. Ada nak tanya? Tak ada Okay, simbol bagi subset. Ni lah kan? Ini unsur kepada. Yang ni tak pernah tengok lagi kan? Ini yang saya kata. Simbol yang hak atas ni, dua atas ni adalah ini awak akan belajar nanti tajuk set. Tingkatan berapa saya tak ingat. Ikut KPSM saya tak tahu. Tingkatan 4 ke tingkatan 3 saya tak ingat. Tajuk set. Ini kita panggil persilangan, ini kesatuan. Ini adalah subset. Ini unsur kepada. Banyak kali saya ulang. Okey, simbol set kosong ni. Macam tadi saya sebut tadi. Set kosong. Okey, ini set kosong. Ini bukan unsur kepada. Ini bukan subset. Ini tak tahu apa dia tu. Okey. Ini simbol-simbol saja-saja simbol yang wujud. Tak tahulah. Okey. Seterusnya, simbol set semesta. Yang ni. E ni kan. Banyak kali dia dah sebut E. Ini adalah set semesta. Ini set kosong. Ini unsur kepada. Ini subset. Seterusnya, simbol bukan subset. Bukan subset yang ni lah. Dah, C yang bentuk C ni adalah subset. Kalau ada slash tu maksud dia bukan subset. Soalan senang saja. Saya heran mana siapa pun tak boleh dapat 100%. Okey, bilangan unsur dalam set C. 1, 2, 3, 4, 5. 5 lah. Okey. Kemudian ini lain. Maklumat berikut adalah benar mengenai gambar rajah van. Ingat gambar rajah van? Kecuali boleh dilukis pelbagai bentuk. Boleh ke dilukis pelbagai bentuk? Saya katakan tak boleh kan?
Okey, gambar Raja Van boleh dia buat bulat je kan? Titik-titik digunakan untuk mewakili unsur tu mesti ada bilangan unsur ditulis bilangan unsur ditulis tanpa titik. Bilangan memanglah digunakan dalam pelbagai bidang. Memang digunakan dalam pelbagai bidang. Okey. Okey, seterusnya bulan yang mempunyai 31 hari. Bukan unsur pada bulan 31 hari. Ogos ada berapa hari? 31. Oktober 31. Betul ke tak? Saya tengok ni. September, Oktober 31. Mac 31. Ogos bulan lepas bulan ni bulan lepas 31. Jun 30. Jadi bukan berada dalam set P adalah Jun lah. Senang je. Okay, simbol. Yang ni bermasa subset. Udah ulang-ulang. Ni tak boleh dapat jawapan penuh. Pasal apa? Habislah 15 soalan. Simple dia. Pasal apa tak boleh dapat jawapan penuh? Okay, report. Keladi. Tadi apa orang yang jawab? Tengok Dino tak jawab habis. Semua nampak ni nampak ni. Soalan senang tapi masalah dia tidak dijawab dengan sempurna puan ni. Okey. Ni kelas. Kelas D. Kelas Z, sorry. Kelas Z ramai tapi saya suruh jawab tulis nama penuh. Dia tulis lah B84. B4 apa benda ni masalah ni. Ni tengok. Bila saya dapat tahu kata tengok ni. Awak jawab. Saya boleh tahu contoh Nur Isma. Saya guna contoh Nur Isma. Okay. Dia jawab 2 kali. Attempt 1, attempt 2. Dia jawab, saya akan ambil yang hak markah yang hak. Dia paling jawab yang paling awal. Okay. Ini 30 Ogos. Ni pun 30 Ogos. Yang mana dia jawab awal? Yang hak ni. 645. Okay, saya ambil markah yang ni lah. Saya tak ambil markah yang ni. Yang ni tengok tak jawab langsung. Okay. Okay, faham lah? Tengok ada nama. Tapi tak jawab. Tu saya tak tahu. Jadi saya kena cek balik 2-3 kali. Yang ada yang tak boleh masuk lah apa semua. Ini kelas. Kelas I. AB jawab apa kali B? Sekali Dia boleh jawab sekali kan? Tu saya jawab sekali kan? Okay. Yang mana yang salah AB tengok. AB jawab yang salah. Yang mana? Set semesta. Sebab soalan. Oh, saya buka soalan lain. Okay. Okay. Apa dia? Tak saya nak jawab. Tengok ni soalan yang apa jawab ni. Set semester gambar Raja Van. Yang tadi soalan lain. Yang ni. Okay, antara berikut yang manakah benar tentang set A?
Set A ialah kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Kuasa 2 sempurna yang kurang daripada 50. Ini yang 3 days ago. Okey, yang ni. Yang kurang daripada 50. Jadi awak tengok yang kurang daripada 50. Okey. Semua kurang daripada 50. Yang mana kuasa 2 sempurna? 45 bukan. Okey. Jadi antara A, B dengan C. Jadi awak tengok yang kuasa 2 sempurna yang mana yang duduk dalam set A. Jadi dia kata ini bukan set A. Ini bukan set A juga. Jadi jawapan dia ialah A. Okey. Okey, nombor 2. Diberi bahawa set R berjaya. Cari bilangan unsur dalam set R. Okey, saya kata tak boleh ulang kan A ni kan? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unsur. Bilangan unsur. Bilangan unsur memanglah ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebenarnya A ni tak boleh ulang ni. Ni soalan ni. Siapa buat ni? Okey, 7 unsur. Okey, diberi bahawa set K. Nombor perdana yang kurang daripada 20. Okey, nombor perdana yang kurang daripada 20 apa? 2, 3, 5, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Kira lah. Ada 8. 2, 3, 5, 7, 11, 11, 17, berapa? 2, 3, 5, 7, 11, 11, 13, 17, 19. Ada 8. Okey, antara pasangan berikut manakah set sama? Set sama ayam dengan Maya. Hak lain tak sama. Okey, tak sama langsung. Okey, set semesta bagi 7, 8, 9. Okey, yang ada 7, 8, 9. Ini ya. Hak lain tak ada. Ni ada 9, tak ada 7, 8. Ini ada 8, tak ada 7, 9. Ni ada semua. Ni tak ada 9. Jadi, C jawapan dia. Ini ada yang tak jawab. Ada 2 orang tak jawab. Okey, nombor 6. Pelengkap bagi set E. Okey, pelengkap bagi set E. Mana ada gambar? Saya tak bubuh ni. Okey, ada gambar kat sini. Okey. Berdasarkan gambar raja, cari pelengkap bagi set E. Yang bukan berada dalam set E. Jadi A, B, C, D, E, F ni tak ada termasuk. Set semua ada kecuali E, F. E, F ni tak boleh ada. Okey. C, D ni tak cukup. E, F ni bukan set pelengkap. Set pelengkap tu selain daripada set E. Okey. Okey, set set S, C, K, L. Apakah subset bagi set S? Subset. Ini set kosong. C, K, L betul ada lagi. Set kosong, C, K, L, C, K, C, L, C, K, C, K, L. K, C, K, L. C, K, L tak ada. Dia kena ada yang ni. Okey, ini set penuh. Okey, untuk set RST. Hubungan antara set RST. Okey. T berada di dalam S, berada di dalam R. Dia je ni. T dulu, baru S, baru R. R ni yang besar sekali. Yang belakang adalah set yang paling besar sekali. Ingat yang di belakang ni, kalau ikut subset, yang di belakang ni semua adalah set yang paling besar. Kalau awak tengok,
T yang paling kecil kan? Ini salah dah. Ini salah. Ini pun salah. Jadi kita tengok A dengan D. D, R paling besar. Betul. Kemudian T, lepas tu S. Salah lah. Dia kena start dengan R, lepas tu S, lepas tu T. T yang duduk depan sekali. T duduk depan sekali maksud dia T paling kecil. Ingat T paling kecil. Okey. Seterusnya, lebih daripada satu jawapan. Gambar rajah. Okey, ada gambar rajah. Okey, kita tengok. Jawapan ni, dia ada lebih daripada satu jawapan. Okey, kita tengok. F besar daripada K. Okay, dia tidak tak tahu. Sebab dia duduk asing-asing. Okey, salah. E lebih besar daripada F. E lebih besar daripada F. Betul lah. F lebih besar. Ini salah lah. Bila ini betul, ini mesti salah. Okey. K lebih besar daripada F. K dengan F. Tak ada kaitan. Kalau A salah, D mesti salah. K dengan G. G lebih besar daripada K. Betul. Jadi jawapannya ialah B dengan E ni. Okey, seterusnya. Okey, berdasarkan gambar jawapan di atas, isi petak kosong dengan betul. Okey, tengok gambar jawapan. Q prime ialah Q bukan set kepada, maksud dia set pelengkap. Okey, ada K, L, M, N, lepas tu dash, W, dash, Y, dash. Ada 3 benda yang kita tak isi. Okey, kalau kita tengok, kita yang hak tak berada di dalam Q. Jadi yang hak di luar ni. K, Z tak ada kan? Kena isi Z. Okey, kena isi Z. Lepas tu Y, Y ada dah. O ada tak? O, X dengan Z. O yang tak ada dalam senarai. X pun tak ada dalam senarai. M ada, K ada, L ada. Ni apa? A. N ada. W pun ada. Jadi O, X dengan Z tidak ada dalam senarai. Jadi awak tulislah. Awak pilihlah O, X dengan Z. Okay, ini senangnya. Okey. Habis. Ini 10 soalan. Okey. Saya patah balik dekat soalan soalan buku teks. Tengok buku teks. Okey, habis dah saya bincang kuisis ni. Ada siapa nak tanya soalan tak? Soalan tajuk set kita tamatkan . Kalau ada soalan seterusnya, awak tanya, awak PM saya. Okey. Kita memang officially habis tajuk pengenalan set. Okey, sebab yang tu asas kepada set. Kalau awak tak tahu, nanti tajuk set yang akan datang memang sangat susah lah awak nak faham. Sebab asas dia awak tak tahu. Okey, sekarang ni tengok buku teks . Kita sambung balik tajuk. Tajuk apa ni? Perwakilan data. Ya, perwakilan data. Dulu, dia tak sebut perwakilan data. Dia sebut statistik. Okey. Tak tahu dah pasal apa dia pun tukar nama. Bubuh perwakilan data. Saya suka sebut statistik ni. Okey. Dia benda ni di bawah tajuk statistik. Perwakilan data adalah di bawah tajuk statistik. Okey. Kita dah, ni saya nak tanya, ni soalan ni, okay. Ini nama apa ni? Ni bentuk apa? Ni kita wakilkan data dalam tu? Carta palang. Okey, senang je kan? Carta palang. Ini? Carta graf. Carta graf. Carta memang graf lah. Apa dia nama dia? Carta palang.
Bukan tu. Graf Dia tu. garis. Ini Oh. adalah graf Bukan tu kan? garis. Ini catat palang. Baca bahasa Inggeris. Ini graf garis. Ini Daun-daun apa tu? Benda batang daun. dan daun. Ini Ah. batang dan daun. Ini Kenapa nama dia batang dan daun? itu saya tak tahu. Itu kena tanya. Kena tanya dia punya pencipta. Siapa dia pencipta? Saya tak tahu. Dia ada batang, dia ada daun. Okey. Ini perwakilan kita Kata panggil Itu apa tu? plot, Garis. plot titik. Plot titik. titik. Ini plot titik. Plot titik ni dia nak kata susah ke senang ke senang je dia buat pada atas garis je. Garis macam apa? Macam kita panggil garis nombor tu kan kita belajar tu. Tak atas tu je. Okey. Ini tak payah. Ini awak kena buat ni. Daripada perwakilan apa kepada perwakilan lain. Ini carta apa? Yang bulat ni. Setepai. Okey. Okey. Okey, kita tengok bagaimana kita tafsir perwakilan data. Okey, hari ni kita tengok macam mana kita baca graf tu. Dia bagi maklumat apa dalam graf tu. Okey. Contoh 11. Okey, kalau buku teks awak tengok muka surat 277. Okey. Contoh 11. Graf garis di sebelah menunjukkan jisim sampah dalam ributan. Dia bagi tahu dah. Lagi satu, kalau awak nak buat graf, awak kena nyatakan paksi X. Ini kita panggil paksi X. Paksi X ni apa? Awak bubuh nombor je tu. Awak tak habaq nombor ni bermaksud apa. Macam ni, nombor ni adalah tahun. Okey. Kalau paksi Y, ni paksi Y. Paksi Y apa? 0, 1, 2, 3 ni maksud dia apa? Maksud dia ialah jisim sampah dalam unit apa? Takkan kilogram kot. Okey? Tan. Ribu tan. Ribu tan. Maksud dia 1,000 tan. Bukan 1 tan. 1,000 tan. 2,000 tan. 3,000 tan. Bukan rambutan. Ribu tan. Ribu. Kalau dalam bahasa Inggeris dia K 2K. 1K. ribu. K itu maksud dia ribu . Kalau awak tengok orang duk sebut 1K. 1K tu maksud dia 1,000. Okey. Okey, dia kata dibuang di sebuah bandar dari tahun 2010 hingga 2015. Okay, dia tak. 2010 sampai 2015. Okay, bila awak tengok ni graf yang Hak dia buat, pada tahun 2010, betul ke 2000 tan? Awak tengok betul-betul. Dia bukan 2000 tan. Dia bawah daripada tu. Okay, kalau awak nak baca, macam mana awak nak baca graf ni? Setiap kotak tu ada nilai dia. Ada berapa kotak? Ada berapa kotak kecil dalam tu? Kalau awak tengok betul-betul, ada 10. Okey? 10 kotak. Jadi, ni 1,000 tan, 1,010, 1,100, 1,200. Ni setiap ni ada, ni yang saya buat titik ni kan. 1,300, 1,400, 1,500, 1,600, 1,700, 1,800, 1,900, 2,000. Dia naik macam tu. Okey? Dia kena naik macam tu.
Awak kena boleh baca. Macam mana awak nak baca? Sebab antara 1K hingga 2K tu ada 1000 kan? Ada 1000. 1000 bahagi berapa kotak? 10. Awak dapat 100. Maksud setiap kotak nilai dia 100. Okey. Ini nombor ni, ingat nombor ni 1 hingga 2 ni adalah 1000. Beza dia 1000 kan? Daripada 1000 naik kepada 2000, ni beza dia adalah 1000. Okey, dalam 1000 tu ada 10 kotak. Kotak kecil-kecil tu. Okey? Bila awak nak tahu satu kotak tu berapa, awak bahagilah 1000 yang ada tadi tu bahagi dengan 10 kotak. Awak dapati satu kotak nilai dia 100. Jadi setiap kotak awak naik nilai dia 100. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500. Dia naik 100. Sampai kat sini, awak nampak titik tu berada di mana? Berada di 1900 tan. Okey, boleh faham tak? Dia tak sampai 2000 lagi. Dia duduk kat bawah, satu kotak bawah. Okey, kalau yang ada buku teks, kalau tak nampak dalam phone tu, tengok buku teks. Okey, yang hal kedua, dia naik berapa ni? Ya? Muka surat Aisyah berapa? tanya. 277. Oh, okey. Ya. Okey. Okey, yang 2000, tahun 2011. Tengok, dia tak duduk pada 2000. Dia ada atas satu kotak. Jadi 2000, berapa sini? Berapa? 2900. 100. Dia naik satu kotak kan? 2100 lah. Okey? Okey, Okey, yang okey. 2012. Dia tak sampai lagi 3000 kan? Jadi dia 2000 Macam dua berapa? kali. 2900. 2900. Okey, yang ke 2013. Dia tak sampai lagi 3000. Jadi 2000 berapa? Tengok kotak yang keberapa? Yang 2600. besar. 2600. 2600. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2600. Okey, yang seterusnya 2000 2100. berapa? 2100. Yang ni hujung ni tak sampai lagi 2000. Dia 1600. duduk kat 1000. 1000 apa? 1600. 1600. Macam tu nak baca graf. Bukan senang lah. Dia kena baca. Susah lah cikgu. Susah. Nak kena kira tu kecil sangat. Dia kena celik biji mata dia luas sikit tu. Tak ada cara lain ya cikgu. Tak ada cara lah. Itu memang cara. Itu memang caranya. Okey. Okey, soalan ni. Itu baru kita baca. Kita tak sampai kat soalan dia. Okey. Soalan dia, berapakah GC sampah yang dibuang pada tahun 2010? Okey, awak dah tulis dah kan? Jadi awak tahulah berapa? 1900. Okey. Senang kan? 1900. Awak tulislah tan. Kena ada unit 1900 tan. Jawapan dia, dia tulis dah 1900 tan. Kena ada unit lah. Okey, B. Apakah yang boleh anda nyatakan tentang jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dan tahun 2014? 2011 dengan 2014? Sama. Nampak tak sama? 2011, 2100 tan. 2014, 2100 tan juga. Jadi, jisim sampah yang dibuang pada tahun 2011 dengan 2014
adalah Sama. sama. Nampaklah sama. Okey. Adalah sama. Okey. C. Cari min jisim sampah yang dibuang dalam tempoh 6 tahun itu. Okey. Min apa? Orang belajar sekolah rendah. Min tu apa? Sekolah rendah dah belajar lah ni. Oh, pertengahan kot. Min adalah purata. Purata Nampak tu tak? berapa lah? Ni purata. Purata adalah kita tambah semua Oh. jisim-jisim tersebut, kemudian kita bahagi dengan bilangan jisim. Contoh dia ni, kita tengok graf ni. Graf ni dah berapa tahun? Ada 6. 6 tahun. Jadi jumlah sampah bahagi 6. Ada 6 tahun kan? Jadi jumlah sampah tersebut bagi 6 tahun. Jadi dapat berapa? 2,200 tan. Okay? 2,200 tan. Bila awak tengok 2,200 ni, awak tengok yang paling kecil sekali 1,600 kan? Paling tinggi sekali 2,900. Dia tidak akan lebih daripada 2,900. Dia tidak akan kurang daripada 1,600. Min ni adalah purata ataupun tengah-tengah. Dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Dia kena tengah-tengah. Okey? Tengah Min ni adalah kita panggil purata lah, purata. Okey, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis tersebut. Okey, inference apa? Pemerhatian awak apa? Dia meningkatkan mendadak kemudian menurun secara perlahan. Okey, dia turun. Keluar. Tapi sampah dia akan turun kan? Dia jisim sampah yang dibuang semakin berkurang setiap tahun selepas tahun 2012. Okey. Awak nak buat macam mana tak apa. Okey, soalan kalau inference ni, inference dia tidak salah. Kalau ikut pernyataan yang awak buat lah. Dia tak boleh, tak ada jawapan tetap. Dia tak ada jawapan tetap. Dia ikut pemerhatian awak. Kalau awak perhatikan, tapi kalau awak cakap ya, jisim sampah bertambah. Itu salah lah. Sebab bila awak tengok, dia ada berkurang kan. Dia tak semestinya bertambah saja. Dia ada yang berkurang. Jadi awak sebutlah macam AB sebut tadi. Dia bertambah, kemudian dia berkurang. Dia bertambah daripada tahun 2010 hingga 2012, tetapi perlahan-lahan berkurangan tahun 2013, 2014 dan tahun 2015. Awak sebut macam tu pun betul. Okey? Tu paling tepat lah. Tu paling tepat ke? Bagi tahun, start tahun bila dia berkurang, bila dia meningkat. Itu yang awak buat. Bila awak nyatakan dengan lebih detail, itu jawapan. Kalau cikgu tu buat salah, memang tak betul lah. Dia kena betul. Sebab inference ni tak ada jawapan tetap. Okey, kemudian berdasarkan trend graf garis, ramalkan jisim sampah yang dibuang pada tahun 2016. Berkurangan lagi kan? Kalau kita tengok dia berkurang kan? Okey, dia kurang daripada 1,600. Kalau tengok ni, dia kata 1,100. Sebab apa? Sebab dia berkurang banyak berapa? 300 kan? 300. Ini beza dia 300. Ini beza dia 400. Ini beza 500. Okey, ini beza 600 ke 500 pun boleh juga. Kalau awak buat 1,000 pun tak apa. Okey? 1,000 tan pun jawapan betul. Dia tak ada jawapan tetap. Maknanya dia macam anggaran je lah. Ya, anggaran. Kita boleh anggar. Tapi jangan syarat tak boleh lebih daripada
1,600. Dia tak boleh lebih daripada 1,600. Dan tak boleh kurang sangat lah. Kurang sangat pun dia macam Cikgu. dia awak bubuh pembaris, awak sambung je. Awak ambil pembaris, lepas tu awak sambung. Bila awak sambung, garis awak tu dia berhenti kat mana? Kat situ lah jawapan dia. Okey? Awak punya garis tu berhenti kat mana? Awak tengok kat sini. Sebab saya tak ada guna pembaris. Cikgu. Ya. Kalau lah kan. Ha. Apa tu boleh ke kalau buat 100 apa kan 1,599? Pelik. Tak boleh lah. Boleh. Boleh. Tapi dia macam ni. Awak guna pembaris. Awak garis. Awak sambung. Daripada 1,600 tadi kan. Awak sambung terus straight. Dia lintas kat sini berapa? Kat situ lah jawapan dia. Okey? Tak kira lah berapa pun. Tapi biasa ni awak nampak ni ada ke? 1,699. Ada? Tak ada kan? Kita nak baca macam mana? Tak boleh baca sebab skala dia tu tak kena. Okey? Skala dia tu tak sampai 99. Awak boleh baca ke skala dia AB 99? Tak ada kan? Tak. Jadi kita tak boleh pakai lah yang 99 tu. Okey? Ada nak tanya? Tak ada. Ayah, tak ada. Tak ada Tak ada kod. Nanti Tak ada kod. Okey, kod tak ada. Okey? Kita tengok. Nak tengok contoh. Banyak contoh dia. Saya betul. Okey, tengok latih diri 12.1D. Okey, masa dah pukul 1 dah ni. Dekat 8 minit pukul 1. Jadi saya nak awak buat ni. Latih diri. Ini nombor 1 je. Cikgu. Ya. Nak kena lukis macam ni tau. Nak kena lukis kecil-kecil. Okey, tak payahlah lukis. Tak boleh. Tak payah lukis. Dia jawab soalan je, tak payah lukis. Hei. Saya baik. Tak payah lukis, jawab soalan je. Oh, soalan satu je? Soalan nak satu buat saja. Soalan Okey. satu saja. Soalan satu, buat satu-satu. A sampai E yang cikgu. A sampai E ya. Okay. Boleh ya? A sampai E. Lepas tu dia ada soalan lain lagi tapi kita tak belajar lagi. Bukan tak belajar lagi, belajar. Kalau kena pun belajar. Dah benda ni nak ikutkan. Histogram. Bukan tu. Histogram. Okay, histogram ini bukan catatan pala. Ini histogram. Mana? Sebab apa? Sebab dia sambung. Nampak tak? Dia bersambung. Dia melekat. Catatan palang dia jarak-jarak kan? Syarat catatan palang dia mesti jarak. Kalau dia lekat macam ni, ini histogram. Ni histogram. Ni nama dia. Cara nak baca dan nak guna dia pun beza tak? Dia histogram. Tak apalah, nanti saya explain kelas minggu depan. Faham. Kalau satu esok esok pagi. Okey, esok pagi ada kelas. Boleh bangun lah. Esok Boleh? pagi 8.30. 8.30 Satu intan 8.30 bukan pukul 8. Kalau saya buat pukul 8, hanyut habis umur Jadi saya start pukul 8.30, setengah jam. Saya tak boleh lewat daripada tu sebab kita 3 waktu kan. Jadi sejam. 8.30 sampai 9.30. Esok saya akan explain apa dia histogram. Saya akan explain apa dia ni. Datang handle. Semua ni lah. Okey, untuk satu I. Untuk satu Z minggu depan buat yang nombor 1 dulu. Ini. Isnin depan cikgu. Isnin satu I. Tengoklah. Tengok. Ya. Satu I pun kena buat soalan 1, 12.1D ni kan?
Satu I esok saya sambung lagi. Sambung soalan nombor 2 dengan nombor 3. Tapi hari ni buat nombor 1. Satu I. Ingat satu I buat nombor 1. Satu I ni tak apalah buat nombor 1 dulu. Yang lain buat nombor 1. Next week kita sambung. Ada apa nak tanya? Tak ada. Tak ada? Ada tak? Ada tak ada apa nak tanya? Sebab okey, kalau saya tak tahulah pengetua dia mungkin akan tukar jadual nanti sebab tahu cikgu ada beberapa orang cikgu, ada 3 orang cikgu dah pencen. Start next week, 3 orang cikgu pencen. 3 orang sekaligus 3 orang cikgu pencen dan kelas akan orang kata jadual waktu akan dirombak. Okay, saya tak tahulah bila, saya tak tahulah mula bila, tapi akan dirombak dan satu hari mungkin kita ada 3 subjek saja. Saya dapat tahulah. Ada 3 subjek sahaja. Jadi relax lah sikit awak lah. Tapi kita tak boleh buat kelas serentak lah macam ni. Okay, kalau saya nak buat kelas serentak pun 1 Z dengan 1 D boleh buat serentak. Kan, 1 I tak boleh. 1 I kena asing. Okay? Jadi awak jangan duduk ni lah. Cikgu. Kelas ya. Jadual rombak cikgu sama kan? Mungkin berubah awak cikgu pendidikan Islam. Ustazah Asma. Dia pencen kan? Dia pencen. Okay, dia pencen. Jadi Ustazah Khatijah akan ambil alih. Memang apa Ustazah Khatijah kan? Dengan kongsi dengan Ustazah Asma kan? Tapi Ustazah Khatijah akan ambil alih lah semua. BM masih Cikgu Zaidi. Semua ada cikgu kan? Ada. Ada 1 I. 1 I semua ada tak? Apa dia? Bahasa Inggeris apa? Cikgu apa tu? Tak ingat tapi sebelum teacher tu teacher Karyana, tapi ni teacher lain. Masa teacher ni pun tak ingat nama. Betul pendidikan Islam? Saya salin nama teacher je. Pendidikan Islam? Ustaz Nis. Ustaz Nis. Ya. Okey. PJ? PJ. PJ. Tak belajar kan? PJ tak belajar lah. Ada. PJ cikgu sama dengan kita SB. Apa tu? Cikgu seni apa dah? Cikgu Fazilah. Saya tak ingat semua nama ibu. Cikgu Fazilah. Seni. Ayo, salah balik. Okey. Kalau D, Keladi. Cikgu Karyana, Cikgu Fazilah. PJ siapa? Keladi, dia 5. Ada 5. Tak ada wakil ada 5 kat sini. Ada 5. Cikgu Asral. Pendidikan Islam ada tak? Pendidikan Islam ada cikgu tak? Ada. Nama apa? Ustaz Nazrin. Ustaz Nazrin. Okey lah. Kami ni nak ikutkan jadi macam apa? Cikgu jadi gelong lah, banyak subjek sekaligus. Saya kalau buka sekolah, kalau jadual macam ni saya pengsan lah. Banyak kelas sekaligus. Okay. Cikgu memang tak cukup. Nak abang setiap sekolah memang cikgu tak cukup. Tak apalah. Kalau guna PDBR senang lah kita pakai ni kan. 3 kelas sekali. Kalau secara bersemuka jenuh. Tak apa. Okay, kita doakan benda ni. Okay lah. COVID ni hilang. Hampa doa lah. Tiap hari dah doa. Okay. Cikgu ambil vaksin ni. Ha? Cikgu ambil Mulut vaksin ni. masih.
Saya mulut masin. Vaksin. Vaksin. Oh, saya hari tu bulan 4, bulan 5 dah vaksin dah. Cikgu-cikgu ada separuh yang hak awal, ada separuh hak lewat. Ampah lah nak kena vaksin. Vaksin ni untuk apa, jaga diri kita sendiri, bukan jaga orang lain pun. Kalau nak kata virus tu ada aja orang yang vaksin pun kena jangkit virus. Cuma tak teruk lah macam orang yang tak divaksin. Itu saja. Cuma kita nak jaga kita, jangan teruk. Okey, itu je kelas dah pukul 1 dah. Saya awak ada kelas lain pula. Ada kelas lain kan? Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam cikgu. Terima kasih. Cikgu. 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 Yang ambil vaksin atas 17 ni, yang bawah tak ada.